yang mata pelajaran umum yang telah dibuat, etika, tamadun Islam, entrepreneur, semua dia pakai yang ni, yang modul umum di MOOC Malaysia. Okay. Okay. Yang ni saya rasa yang ni banyak kali saya beritahu dalam MOOC ni, dalam pengajaran ni, kita jangan confuse. Kalau kata online learning tu macam sekarang ni, saya buat online learning kan, tetapi saya real time, saya cakap depan-depan. Di sini semua partisipan ada kat sini. Ni dia panggil segera ataupun synchronous. Apa yang saya buat sekarang ni adalah this one. Pembelajaran maya berdurasi 1 jam. Saya buat 1 jam pengajaran, 1 jam lah dia punya SAT dia. Okay? Nampak dekat sini, teli sidang apa semua ni lah. Tetapi pengajaran macam saya ni jarang lah. Kalau untuk student, kita okey lah dekat sini. Tapi untuk student, janganlah cakap dalam buat MOOC ni 3 jam cakap terus. That's why kita kena libatkan benda lain. Mungkin cakap ni, kalau okey, saya bagi contoh macam 3 jam 3 jam khusus untuk 1 minggu for example. So mungkin kita cakap dekat sini tengah jam untuk satu ni. Kita bagi aktiviti live 1 jam, kita bagi assessment lagi 30 minit dan sebagainya. Bukannya kita cakap semua ni 1 jam apa semua ni, ataupun 3 jam, like 3 jam saya rasa lagi student tidur. Okay? Ataupun kalau kat sini, kalau video kita bagi video 1 jam, saya rasa impossible, macam dia orang tengok wayang. Okay? So that's why bila kita nak rancang pengajaran kita, kita letakkan dalam SOW kita. Contohnya macam okey, hari ni saya punya kelas, saya kata ada 1 jam. Okay? 1 jam mungkin saya letak sini, kita kata 1 jam setengah lah, senang. Okay? Saya cakap macam sekarang ni, saya cakap saya bagi guna PowerPoint dan sebagainya. Yang saya cakap guna PowerPoint ataupun saya bagi video ke, mungkin setengah jam ya kita saya cakap PowerPoint kat sini. Lepas tu dalam 15 minit, setengah jam lagi, saya akan bagi discussion. Discussion ni dia boleh pelbagai, dia boleh bentang, dia boleh forum. Contohnya macam sekarang ni, saya nampak sini Dr. Arfah ada, Dr. Izzuan ada, sebagainya. Saya cakap sejam, lepas tu saya minta lah Dr. Arfah cakap lagi pandangan dia, apa yang saya cakap tadi. Mungkin Dr. Izzuan bagi pandangan dia, betul ke tak betul MOOC dia nak buat macam ni, what is your opinion. Dia tanya soalan, this is more in the activity secara real time. Okay? Dalam masa yang sama juga, sekarang ni kita boleh menggunakan, okey, siap semua tu, kita nak katakan, we want to test, to validate the learning outcome for today. Today ni mungkin 3 jam learning outcome lah. Kita cakap topik, apa jenis-jenis MOOC, for example. Dekat sini lah kita boleh menggunakan real time. Ni segerak ni, real time activity. Activity untuk, kita pakai Kahoot, for example. You bagi quiz Kahoot, dia jawab online, dapat markah online. Tapi real time. Yang belah kiri ni adalah tidak segera, asynchronous. Yang synchronous ni dalam MOOC, you cuma letakkan video. Lepas tu budak ni, yang ni budak, kita bagi jadual dia kena datang, okey, 12 hari bulan pukul 8.30 dia datang, kita mengajar dia real time. Tetapi dekat sini kita bagi video dekat student, kita letak video dalam platform kita dan student tu boleh tengok anytime. Dia tengok esok ke, pagi esok ke, tetapi ini dia bagi tidak segera. Nampak dia work duration 10 time. Okey. Kalau kita mengajar ni 1 jam, SAT-nya bersamaan dengan 1 jam pengajaran macam dalam tradisi kelas. Tetapi kalau kita ada video MOOC, video berdurasi ni maksud dia video yang kompres. Video yang ni, biasanya video ni kita tak jarang pensyarah create video 1 jam dia letak macam tu. Dia cuma letak, kalau dia letak macam tu, dia cuma record apa yang buat kat sini. Tapi dia letak yang tu lain. Tetapi yang ni video yang 10 minit ni, maksudnya dia video yang kompres, dia cakap dia topik yang spesifik. Okay? So 10 ataupun 12 minit di sini bersamaan SLP-nya adalah 1 jam pengajaran. Ini difference-nya. Tetapi kalau dia record di sini video yang macam saya cakap ni, letak di sini 1 jam, look like 1 jam lah. Tetapi ni video yang created yang betul-betul tu. Yang kita tengok CLO, lepas tu kita design, kita kena ada validation punya content dan sebagainya, ada jatuh kuasa ni 10 hingga 12 minit. SAT yang ni ya. Yang lain semua sama. Okay? Kalau kita record, ambil video ni, pitak di sini, dia tak jadi kalau 10 minit, 100 minit kat sini. Dia no. Yang ni video yang original content tu. Okay? Okay. Yang ni yang tak segerak ni, yang ni pun tak ada time dia boleh buat aktiviti, esok lusa dia boleh ambil. Yang ni pun pentaksiran pun kita bagi, mungkin esok lusa dia boleh bagi. Okay. Kalau kita nak buat MOOC, tak semestinya kita ambil yang ni. Okay. Kadang-kadang kita mengajar 1 jam ni, kita bagi aktiviti, esok lusa dia buat, kita pentaksiran pun esok lusa dia bagi. Tapi kita kena kontrol lah dari segi SAT. Ataupun kita combine
video sini, tak ada belajar macam ni. Tapi kita dalam satu SOW tu, okay, minggu ni kita buat aktiviti pula, yang ni real time. Lepas tu habis real time, kita bagi yang ni pula. Tetapi SAT dia mungkin sini sejam sini. Kita bagi 10 minit video bersama dengan 1 jam SAT kita. Dia tengok lah. Yang ni pensyarah tak payah buat apa, dia tengok je. Tetapi pensyarah kena kat sini. Dia kena duduk 1 jam kat sini bincang. Dia boleh bentang, dia boleh bahas, dia boleh buat forum dan sebagainya. Dia boleh buat WhatsApp, dia boleh macam-macam lah kat sini. Tapi durationnya 1 jam SLT student, bukan 1 jam SLT pensyarah tau. That means student dapat ilmu selama 1 jam ni. Lepas tu kita bagi pentaksiran yang student punya pentaksiran 1 jam. 1 jam ni maksudnya kita bagi pentaksiran, suruh dia buat presentation. Presentation yang dia buat tu contohnya dia buat presentation okay. Kalau dekat sini bukan presentation dalam bentuk verbal, for example. Verbal ni dia tak payah bentang kat kita. Written communication. Pentaksiran kita kata 1 jam. 1 jam ni maksud dia dia buat konten tu mungkin 1000 kata perkataan contoh, okey. SAT-nya adalah mungkin 30 minit dia nak buat ataupun 20 minit SAT-nya. Tetapi pentaksiran satu lagi yang preparation tu lagi kita kata lagi 40 minit ataupun 40 minit SAT untuk implementation 20 minit. 40 20 adalah 60 minit. Yang ni dia buat, dia bukan retan dengan kita. Cara dia submit dekat kita, okey. Kita baca written tu SAT-nya 20 minit tetapi dia nak cari bahan dan sebagainya 40 minit. That means konten yang kita bagi soalan tu adalah mungkin 20%. Yang ni lah. Looks like yang ni kita bagi video, yang ni kita bincang synchronous, yang ni kita bagi soalan. Ni sejam dah 3 jam. Maksud look like macam kita dah mengajar 1 minggu. This is the point that yang kita kena rancang dalam King of Word. Bukannya kita kena buat semua ni, easy kan lah. Okay. Kadang-kadang dalam topik tu assessment ni tak ada, yang ni dengan ni je. Kadang-kadang yang ni dengan ni, yang ni tak ada. It depends to how we deliver. Tetapi yang penting student tu boleh dapat CLO based on what we have. Saya rasa lecturer tu sendiri faham apa yang patut budak buat untuk dapat CLO tu. Yang tu lah kita kena bincang dalam SOW. Okay. So saya rasa yang lain, yang ni pembangunan MOOC. Dr. Shah. Okay. Dr. Shah. Okay. Soalan, ada kemungkinan tak yang the teaching style that we use now during COVID ni, yang kita guna Webex ni, kita boleh rakam kan? Boleh. So those yang kita rakam tu, is there any possibility kita combine jadi MOOC? Yes, tetapi rakam ni kadang-kadang kita kena edit lah kan. Kalau combine benda-benda yang penting, okay, contoh saya bagi contoh saya rakam 1 jam kan, kita cakap 1 jam, okay. Tetapi benda-benda yang penting yang saya cakap, halo, selamat datang, macam mana Dr. Arfah, bagus tak bagus dan sebagainya, yang tu kita cut lah. Kita ambil konten yang penting tu saja. Kita dalam video ni kita boleh, yang kata boleh cut tau. Cut kita combine balik kan. Dalam 1 jam kita cakap ni, mungkin kita cut dapat 10 minit yang point yang penting. 10 minit ni kita letak as a MOOC video. MOOC video ni kita letakkan, masa kita cakap tu kita letakkan sini. Yes, this is the MOOC video juga. Betul tak? Jawab soalan saya. That means kita boleh menggunakan apa yang saya cakap ni. Kita tak payah rakam sekali lagi. Kita gunakan bahan ni as a MOOC. Boleh, yes. The answer is yes. Tetapi kita letakkan. That's good. Okay. Tetapi biasanya kalau kita nak cakap MOOC, nak ambil konten tu, biasanya of course nombor 1, of course lah kita kena ayat kita kena betul lah. That means kita kalau sini ni kita boleh cakap macam tu je, tetapi bila kita nak letak video, of course ayat dia tersusun, student bagi faham. After that, bukan tu saja, dari segi pakaian kita. Okay, pakaian kita, sebab video ni akan jadi macam official video untuk ni kan. So that's why dekat sini lah. Kalau kita tengok siapa yang buat video di UTSC kan, sebelum kita bagi video tu, kita suruh dia ni, kita suruh dia pakai baju macam mana, yang perempuan tu kena bubuh lipstick sikit ke, berbedak sikit kan, macam kita nak baca berita lah. Okay. So, okay, I come back to the question just now. The answer is yes, but you need to, you need to do something like edit the video, make sure you take the important point, and from 1 hour we can convert to 10 minutes, for example. Okay, dan video dekat sini ni, biasanya dekat UTSC punya staff pun dia control. Satu video tu dia tak boleh bagi sampai 30 minit. Satu video konten tu dia boleh lebih kurang 12-15 minit pun dah jauh.
Kalau nak video yang lain pula 15 minit, Jasmine dia akan cut video tu, dia akan buat video yang lain yang lagi 12 minit dan sebagainya. Konten tu sama lah, dia tak pecah. Dia tak ada video sampai 1 jam cakap macam tu, is the this one, this is a gerak, no. Dia tengok yang ni jadi wayang lah. Okay, yang ni berada bersamaan dengan apa ni daripada yang tadi lah. Okay, menjawab soalan saya tak? Okay. Okay, ada soalan lain tak? Okay, ada soalan lain? Okay, ada satu soalan ni. Kita tak buat video, kita buat audio saja. Okay. Saya katakan dekat sini, dekat pengajaran ni, tak semestinya, dekat sini pun sama ni. Dekat sini pun tak semuanya kata MOOC tu semua video, no. Ada setengah MOOC, dia tak ada video. Dia ada audio saja, dia cakap saja MOOC. Ada bahan MOOC, bukan setakat audio dan video. Kadang-kadang dia bagi PowerPoint pun the MOOC punya content. Dia bagi PDF pun MOOC punya content. Dia bukan orang kata all the learning material. Kadang-kadang dia suruh refer kepada industri, dia bagi case study, dia suruh baca journal, is the MOOC content juga. Dia bukannya kata MOOC ni semua nak buat video, no. Dia boleh buat audio. Okay. Kadang-kadang ada lecturer tu dia tak mau tunjuk muka dia. Okay. Dia tak mau tunjuk muka dia. Dia cakap je. Dia cakap tetapi masa dia cakap tu, contohnya dia kata ini industri bank. CIMB menyatakan apa ni bank ni something like that. Dia tak tunjuk muka dia tetapi dia tunjuk curation video CIMB punya bank. Okey, dia kata yang ni transport kapal something like that, you know. Dia tak tunjuk muka dia tapi dia cakap kan, tetapi dia tunjuk kapal di laut dan sebagainya. So that's why saya kata benda ni kita kena discuss dengan staff UTAC, kita kena buat storyboard dulu. Okey. So yang penting sekali konten tu, dia tak semestinya kalau MOOC semua video, no. Dia boleh audio, dia boleh kadang-kadang dia boleh bahan pengajaran dalam 10 minit ni dekat sini ni. Dekat sini. Dia boleh bagi journal for example. Journal satu journal, okay, you discuss based on that journal saja. You elaborate based on journal. This is the MOOC punya material, not necessary video. Semua bentuk pengajaran tetapi menyokong kepada course learning outcome tersebut. Ada keadaan yang tak sesuai bagi video. Okay, contohnya macam kita nak buat calculation. Okay, contoh calculation, tulis tangan tu dan sebagainya kan. So this is bahan pengajaran. Ada dua ni. Okay, menjawab soalan saya. Okay, ada lagi tak? Okay, saya rasa kita ada sejam lebih. Saya nak pergi kat sini lah. Pembangunan MOOC. Yang ni penilaian. Okay, ni contoh penilaian. Dia ada banyak kat sini ni. Contohnya course title, URL dia apa. Kita akan tengok terus. Masa kita siap dia punya MOOC tu tersebut, quality indicator dia kita adalah banyak quality. Salah satunya kita tengok course title. Masa penilaian ni kita tengok ni rubrik dia, kita tengok ni, kita tengok live. Kita browse dia punya ni. Ada tak course title? Yes, ada. Course description ada, sinopsis ada. Betul tak CLO dia? Ada lagi tak SCLO dia yang berkaitan dengan to understand apa semua ni? Semua ni kita tengok. Okey. Kalau ada dia bagi kriteria ni. 2 3 kalau ni 1 2 2. Dia ada tahap melepas ni. Kalau misalnya lebih pada 80%, yes kita boleh lepas. Kalau tak lebih 80%, kita komen dekat sini, okey dia suruh buat lain. Di sini mungkin CLO dia tak betul, dia punya ni tulisan terlalu besar, konten dia tak betul dan sebagainya lah. Kontennya salah dan sebagainya. Sebab MOOC ni bukan untuk kita, bukan untuk pelajar kita. MOOC ni biasanya untuk kadang-kadang kita buka untuk satu dunia. Okay? So that's why kadang-kadang profesor lain pun dah nak join. Profesor daripada Harvard University for example, they want to see our halal punya content kan, dia boleh join MOOC kita, dia jadi as a student. Tapi kadang-kadang kalau kita bagi konten yang salah, dia akan komen balik lah, this is wrong or something like that. That's why dia kena ada subject matter expert tu kena nilai lah. Okay, satu lagi yang ni saya tak mau baca detail. Pelaksanaan MOOC ni, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melancarkan MOOC dengan 4 kursus. Jadi pelaksanaan dia yang ni saya nak jawab soalan Dr. Arfah tadi. Kita 2014 dah ada 4 MOOC ni. Lepas tu 2016 ni kita bersama MQA kita ada pindah kredit. Di mana kalau kita kata we talking about the pindah kredit ni, that mean MQA dah iktiraf MOOC. Okay, that mean they assume MOOC is the one of the OD in the MQA. Okay. Yang ni untuk universiti UUM kita dah letakkan KPI. Saya rasa universiti telah letak KPI. Kenapa kita letak KPI? Sebab yang ni adalah blueprint. Saya difahamkan masa zaman mantan misi.
Mantan VC dengan mantan menteri pengajian tinggi Datuk Idris Yusof. Performance KPI MOOC dulu ni diletakkan di DVC. That's mean dah ada dalam meeting tu, menteri akan tanya, okay, UUM, you ada berapa MOOC dan sebagainya, USM berapa MOOC, kenapa MOOC you rendah, kenapa MOOC ni sampai like that lah. That's why dia letak KPI. That's why kalau kita tengok dulu ni, MOOC ni, especially UTSC kita kena kontrol betul-betul dan sebagainya. Tapi sekarang pun kita kontrol juga. Tetapi dari segi bentuk enforcement tu, saya nampak lepas yang ni kita jalankan, tetapi kita reduce balik lah. Kita reduce balik dia punya ni. Okay. So, okay, untuk UUM, okay, untuk UUM, sekarang ni kita target lah 2020, kita target 24 kursus lah. Yang ni per year lah. Saya tak tahu lah, yang ni diberi oleh grup MOOC lah. Okay. Number of massive open online courses, kita target 2020 24 kursus. Quarter 1 kena ada 6. Okay, saya tak tahu yang ni siap tak siap. Yang ni yang dah siap lah. So this is target. Untuk makluman, sekarang ni kita ada 16 kursus yang dah siap, yang dah melepasi kualiti dan sebagainya. Tetapi sasaran MOOC aktif ni, saya rasa kita ada kita perlu khusus 8 MOOC lagi lah untuk kat sini. Okay. So ini antara kursus-kursus yang dah siap. Okay. Kesusahan 1 sampai 16 kursus ni yang telah melepasi jaminan kualiti lah. Dan kursus ni yang kita akan bawa kepada management untuk diregisterkan as a completed courses lah. Asal kesusahan dari segi management, export management, international business, Islamic bank, Islamic banking, pengacara penulisan. Dan ini adalah kita tengok dia punya school-school yang telah buat lah. SAML, SSCP, SMTC, SAB, SOC. Ada juga saya nampak school yang tak ada kat sini ya. Kita tengoklah nanti. Okay, seterusnya yang ni school yang dah declare. Dia ada lebih kurang 29 rasa saya. 1 sampai 11, 29. Yang ni adalah school yang dah declare dan dah buat. Okay, contohnya macam SOL lah. SOL, Introduction to Legal Skill. Okay. Biasa yang ni Dr. Ani Munirah kalau tak silap saya. Okay. So dia orang dah buat, tetapi dia percentage dia buat siap tu 93.4%. Dia ada calculation dah. Dia bahan dia, silibus dia siap ataupun taksiran dia siap, ada aktiviti dia siap, dia ada calculation lagi. So nampak macam nak siap lah kat sini. Ada 70, 84, 95 ni apa, curriculum in higher education, tema dan sebagainya lah. Ini adalah kursus-kursus yang kita tengok tadi, kursus yang betul-betul dah siap lah, 16. Di UM ada 16. Di UKM ada saya rasa 100 lebih. Kenapa 100 lebih yang kita 16? Sebab rasanya di universiti yang lain tu, dia meletakkan syarat, kalau kita nak naik pangkat, atau cara naik pangkat, dia kena ada MOOC. That's why pensyarah berlumba-lumba lah nak buat MOOC dan sebagainya, sebab dia nak minta naik pangkat. Okay, this is the example. Yang paling tinggi sekali adalah di UiTM. Saya rasa 800 kot MOOC dia. Rasa saya tak tahu lah. Kenapa dia tinggi? Sebab kita kena tengok kursus di sana, dia ada lebih kurang 10,000 kursus. Pensyarah pun berpuluh-puluh ribu. Kita ada undergrad, kita ada 1,200 kursus. Postgrad, kita ada 500 kursus. Kita ada 2,000 kursus. Mana boleh kita nak dapat sampai 1,000 kursus kan? Kalau 1,000 kursus, all the MOOC lah. Pensyarah kita ada lebih kurang 1,200 pensyarah je lah. That's why kita tak boleh compare universiti ni tinggi or not. Kita boleh compare by percentage, yes. Tapi bila kita punya kita nak compare universiti, kita ambil contoh macam Unimap dengan UMP. Unimap dia punya lecturer dia ada lebih kurang 600 je, 700. Kursus dia pun ada sikit kan. So of course dia orang punya kursus MOOC tu rendah sama dengan UMP. So if you want to compare by university, you need to compare by percentage, not by the count of the number there. Okay. So kita ada 16 sekarang ni, tetapi 16 ni kita letak KPI. KPI kita pun tak tinggi. Kita nak satu pusat pengajian, nak satu MOOC setahun, itu je. Okay. Tapi saya nampak selepas COVID ni akan jadi tinggi kat sini. Okay. Di samping juga kita bagi universiti bagi kelonggaran atau bagi bonus. Boleh dapat bonus dari naik pangkat
bonus untuk penilaian prestasi boleh setarakan jurnal Scopus kan. So saya rasa yang ni lah. Sekarang ni satu lagi, sekarang ni kita susah dapat grant. Kita susah nak pergi buat publication dan sebagainya. This is the cara yang kita nak nak mohon untuk naik pangkat, yang kita nak setarakan. This is the peluang MOOC lah yang kita gunakan lah. Sebab yang ni kita boleh buat, kita boleh control. Kalau yang satu lagi yang grant dan sebagainya, yang research apa semua, kita kena duit. Yang ni kita kena gunakan kepakaran kita lah, nak menulis video dan sebagainya. Okay. Yang ni ada 29 kursus yang tengah buat. Ada yang dulu yang kosong-kosong ni kita declare. School tu declare tapi dia tak buat apa pun. Contoh ni banyak kosong. Ada pun school yang baru declare. Saya rasa Merah ni baru declare. Baru declare tahun ni rasanya. Tetapi of course lah kita dah masuk tak sempat nak buat lagi, di kosong lah. Okay. Yang 15 ni, 15% ni mungkin declare tahun lepas tapi stop. Ada tim yang pesara kontrak yang berhenti dan sebagainya. Ada banyak masalah lah kat sini. Tetapi kita ada 29 kursus. Okay. Saya tak tunjuk dekat sini. Ada juga dalam KPI kita ataupun laporan UTSC, kita tengok yang kursus yang siap ni. Dalam kursus yang siap ni, contohnya macam asas kesewanan. Kita ada data, bila kita tawar kursus tu A192, contohnya, berapa orang enroll. Maksud dia kalau kita tengok asas kesewanan ni memang tinggi. Orang enroll tu, student kita ada 3,000 ataupun 4,000, lebih kurang 95% ke atas student enroll. Mungkin 99% semua enroll. Sebab kalau lecturer tu semua enroll, dia mesti kena enroll. That means kursus yang ditawarkan, semua orang ambil dalam semester tu. Dia enroll. This is enroll. Okay. Satu lagi kita tengok adalah usage. Usage ni bila enroll saja, usage dia kosong. Contohnya dia tengok bahan 1, tengok bahan 2, dia tak buat assessment. Ataupun dia tak menilai dari segi orang kata dia tak buat activity, dia tak buat collaboration. Dia enroll saja tapi collaboration dia, sebab dalam MOOC ni dia ada something like you kena buat task ni, lepas ni buat task 2, task 3, task 4. Sistem dia akan kontrol. You buat task 1, task 2, 3, you dah 50% complete that course. You sampai ke task, you tak buat final exam lagi, you dah 80%. You complete the task. Complete the task ni bukan tak semestinya you jawab soalan. You baca bahan pun dia tengok, you buat collaboration dia tengok, you jawab quiz pun dia tengok, dia ada calculation dekat situ. That's why dia ada butang kalau dekat open learning. Dia ada merah, kuning dengan biru, dia ada indikator kat atas tu. Okay, kursus ni bila student logging dia tahu dah, saya baru kuning baru 30%. Dia kena buat lagi sampai habis lah. Sampai hijau tu barulah dia complete untuk buat dapat sertifikat dan dapat exam dan sebagainya lah. Yang tu kita control. That's why saya dipahamkan banyak lecturer yang tanya macam mana nak tengok kehadiran. Kehadiran kadang-kadang dia punch sekali, dia lena for example dalam ni. Okay? Dia tidur. Ada kita assume this is the kehadiran. Kalau kita tak ada sistem, yes lah kita this is kehadiran. Sama juga dengan masuk dalam kelas tradisional. Dia pergi scan barcode, lepas tu duduk belakang, dia tak tengok pengajaran kita, dia lena je kan. Tapi kita assume this is the pengajaran yang attendance yang dia datang pada hari tu. Okay? Tetapi kalau misalnya kita ada sistem macam sekarang ni open learning ada sistem ni. Bila dia attend, dia register the class, dia activity, dia buat activity itulah yang kehadiran dia. Jadi bila satu tahun tu, satu semester tu dia complete sampai 100% or 80% sampai hijau tu, this is the bukti kehadiran yang dia kata dia complete attendance dalam online learning. So dia bukannya punch, lepas tu punch in, punch out, something like that. Dia activity is the kehadiran, keterlibatan dia dalam kursus tersebut. Dan yang ni macam mana aktiviti tu di-record oleh sistem lah. Dan last kali sistem tu dia boleh bagi, orang kata student dia register, dia bagi yang ni 80, 90, dia bagi semua task. Okay? Tapi kalau student tu nak ambil exam, dia kena 100%. Sebab semua online, kalau tak ambil 100%, dia tak dapat lah markah-markah yang lain dan sebagainya lah. So this is the kehadiran dalam online learning lah. Dia menjawab yang ni, kalaulah kita ada sistem. Saya dipahamkan ada sistem tu, cuma kita kena tengok lagi lah. Open learning, yes, dia ada sistem tu. Kita tak perlu buat apa lah. Dia boleh print report, print kehadiran, list out all the kehadiran for semester ataupun by quarter dan sebagainya. Okay? Tapi sistem UM online learning saya rasa tak lagi lah. Dia masih lagi menggunakan barcode, scan. Dia bukan tengok aktiviti, complete aktiviti, tapi dia tengok scan dengan
scan in sekali je lah. Okay. Tapi kalau kita tengok kalau tradisional pun dia datang, dia sign tu, lepas tu dia hilang pun kita tengok kehadiran, tetapi yang ni no. Jadi dia tengok keterlibatan, progress aktiviti berlaku. Okey, yang ni lah yang saya katakan tadi. Dr. Shah, Okey. Saya ada soalan. Those courses yang telah di-develop tu, adakah 16. Dia 100% MOOC ke ataupun dia cuma percentage of a syllabus? Saya difahamkan 1 hingga 16 ni yang kita develop 100% MOOC, 100% 14 minggu. Nampak tak definition saya? Kalau MOOC ni, Malaysia MOOC you boleh kadar 14 minggu, you boleh buat 5 minggu je. Okay? Over 14 tu. This is the MOOC. Ataupun you, kalau kita ada 3-4 CLO, kita ambil 1 CLO je. This is the MOOC. Okay? Soalan Dr. Arfah tadi, this one, 1 hingga 16 ni adalah MOOC yang kita ambil. Semua CLO, 100% MOOC yang kita tawarkan ni memang 100%. 100% 14 minggu ni. Okay. Ya, kalau 100% 14 minggu, maksudnya macam kursus asas keusahawanan kan? Okay. Memang dari segi pelaksanaan di UUM, student memang tak payah attend kelas langsung lah. Kalau ikut, yes, macam tu. Tetapi sekarang ni saya rasa ada lecturer asas keusahawanan lah kat sini. Sebab saya faham dia ada masih lagi, yang ni adalah kita ready for all MOOC. Tetapi that's why MOOC ni dia guna untuk blended kadang-kadang. Dia ambil certain course saja ataupun certain topik saja dia MOOC kan. Tetapi dia ada all bahan pengajaran. Tetapi that's why dia depend kepada how we deliver the course. Okay. Tetapi dia kat sini dia punya SOW dia dekat MOOC ni 100% online. Dan untuk makluman dia ada satu lagi SOW dia, SOW yang blended. Yang ni saya rasa lecturer dia kena decide which one you want to follow. Sebab kalau kita dah invest in this MOOC, I believe that kita kena menggunakanlah MOOC kita sendiri kan. Macam correct. Betul. So if we have this, then I would say that kita kena 100% kan dia lah sebab dia dah ada ability. Tapi Dr. Arfah dia punya challenge dia macam ni. MOOC ni kadang-kadang satu kursus asas keusahawanan dia develop the course certain not only asas keusahawanan lah, kursus-kursus yang lain, not only semua pensyarah tu dia develop MOOC. Mungkin 5 orang pensyarah je yang develop MOOC, tetapi yang nak mengajar tu mungkin 30 orang. Okay? So pensyarah yang 5 orang tu memanglah dia boleh buat MOOC. Yang lain yang 30 yang balance tu kadang-kadang dia tak mau guna MOOC ataupun tak didedahkan dengan MOOC dan sebagainya. Jadi saya rasa di peringkat universiti kita kena faham lah, is it that course we need to offer MOOC or not, ataupun separuh tak MOOC ke. Yang ni dasar-dasar yang kita kena tengok lah. Okay. Saya harap kita boleh tengok dengan lebih lanjut dasar ni. Kalau daripada kita nak sign 30 orang pensyarah, kita bagi je lah kat 5 orang tu sebab dia tak kelas kan. So saya rasa we save a lot of resources. Betul. That's why saya rasa ASSB, Quality, UTSC dengan apa ni, dia panggil apa, AETC yang unit baru yang diketuai oleh Puan Nora, boleh tengok lah. Tetapi UTSC kita sekadar tolong develop MOOC dengan kita buat training je. Tapi dasar-dasar tu saya rasa patut dilihat oleh grup-grup yang tu lah, yang melaksanakan dasar ECA lah. Yang tu kena tengok detail lah. Okay. Dan untuk makluman, saya rasa di universiti yang lain pun MOOC ni dia mula 2015 di Malaysia kan. That's why masih lagi memperkukuhkan lah. Tetapi saya nampak disebabkan oleh COVID ni, tahun depan ni of course saya rasa benda ni akan dibincangkan dengan lebih serius lagi. Dan kita tak boleh rely on the traditional classroom lah. That's why dasar-dasar ni kena diperketatkan lah. Jadi saya minta Dr. Arfah pun kena tolong lah untuk menjelaskan dasar, especially on AASB lah. Mungkin macam mana pandangan Dr. Arfah? WSSB tak ada issue on this matter. Sebab dia cuma adalah kita punya delivery method. Okay. You have mentioned earlier that all our MOOC kita nak tengok dari segi development, kita ensure CLO are met. So I don't see any issue. So bagi saya yang paling penting sekali adalah CLO tu lah. You deliver lah cara tradisional, deliver cara MOOC. Tetapi CLO, hasil pembelajaran pelajar tu mesti kena equal. Maksudnya pelajar dia boleh buat kerja lah based on knowledge yang kita bagi lah. This is the important thing. Bolehlah Dr. Shah kita raise
balik semua dalam grup yang Prof. Okay. Nora share tu. Okay, alright. So dalam grup Prof. Nora pun saya rasa dia bagi pentaksiran kan, macam mana kita nak buat pentaksiran dan sebagainya. Saya rasa related dengan pentaksiran yang saya cakap tadi lah dalam MOOC, betul tak? I agree. I think. Ya, okay, tak apa, yang tu kita bincang detail. Saya rasa dekat 2 jam lah. Saya nak cepatkan lagi. Okay, yang ni saya rasa jumlah pemakaran komponen penerbitan, nampak tak? Bila kita buat MOOC, kita dapat ni, line-line hasil pembangunan dengan hasil karya kreatif. Yang ni Shimpa punya ni. Dengan MOOC. Dia dapat 10 marks kat sini. Okay, line-line artikel design 2.5. So nampak macam ni, this is what we try to fight. Saya rasa management pun dia letakkan dalam apa ni komponen penerbitan. This is something like galakkan yang tinggi lah kepada syarah untuk buatkan MOOC yang berkualiti MOOC lah. Kalau that's why saya kata tadi, bila kita nak dapat apa ni grant, nak dapat penerbitan susah sekarang ni kan. So kita kena gunakan duit, nak bayar Scopus pun beribu-ribu kan. That's why this is one of the point that yang kita dapat markah untuk buat MOOC. Tetapi make sure that markah yang kita buat MOOC ni adalah markah yang berkualiti, yang kita boleh membangunkan universiti kita. Jadi pakar rujuk pula MOOC. Saya nampak macam accounting, macam Islamic banking, macam teknologi management, SQS yang bidang-bidang tertentu tu, kita boleh menunjuk ke depan berbanding dengan universiti-universiti yang lain. Kita boleh lahirkan pakar lah dekat sini. So that's why kita ada 1,200, kita boleh segmentize. Di UTMC sekarang ni, kita ada buat competency based talent management, CBTM. Saya akan bincang detail lah. Kita nak tengok kepakaran-kepakaran tu dia dalam sudut mana dan sebagainya lah. Di sini kita kena tengok talent-talent kita lah. Di UTMC kita ada succession plan lah, siapa yang nak ganti grup-grup Prof. Rosna, Prof. Nora kan. So tu dari segi pengajaran, tetapi kita akan tengok juga dari segi bidang-bidang yang lain, contohnya macam siapa yang nak ganti macam SQS macam Prof. Zurni, Takfah dan sebagainya, tetapi dalam bidang SQS. Kalau di bidang apa ni SOC, kita akan tengok siapa nak ganti Prof. Purahana, Prof. Zulika pun dah pencen. So something like that lah. Okay. So, yang ni lah kita tengok satu peluang untuk kita dapat markah lah, especially saya juga dipahamkan lah sekarang ni untuk tahun depan lah, saya tak tahu yang tu. Nak ambil Profesor Madya, especially Profesor pun susah. Kita nak ni markah lah. Yang ni bukan requirement ni lah. Saya rasa yang ni JPU, KPT punya requirement lah. Agak sukar lah kalau berbanding dengan sebelum ni. Yang ni saya leave it to the management or pendaftar lah to come up with the pemarkahan. Tetapi apa yang saya nak terangkan di sini adalah MOOC is one of the way to complete or to give the component mark in the penerbitan. Yang ni adalah untuk apa ni penilaian prestasi. Kalau lah misalnya kita tak ada apa, MOOC ni dia bagi 5% bonus. Bonus ni maksud dia kalau kita dah dapat 100%, ditambah lagi 105. Okey. Contohnya kita kekurangan, contohnya tak pergi satu markah untuk kita tak pergi conference, contoh, okay? Kita dah hilang 5 markah, tetapi kita buat MOOC ni, kita tambah lagi 5 markah. So kalau kita tak pergi ni bonus dengan ni lain tau. Dia bukan demerit ni 100 markah, kita tak buat, dia jadi potong 5 markah, dia dapat 95 markah. Itu demerit. Bonus ni kita buat semua ataupun kita buat yang ni lagi, dia dapat 105 markah. Tapi kalau kita buat semua tapi tak buat part lain, kita buat part bonus MOOC dengan part akri for example, kita tambah lagi 8 markah. Jadi kita tak perlulah buat benda-benda yang tak bukan kemampuan kita untuk buat. So this is the bonus. Apa yang saya nak tekankan di sini, MOOC adalah bukan setakat kita buat kata rugi masa dan sebagainya. This is the university give the bonus, university give the komponen dalam penerbitan. Okay. So hala tuju MOOC ni, saya rasa dari making education flexible. Dekat sini kita akan bincang lagi micro credential. Micro credential ni dia bukan apa. Tadi ni kita tengok 14 minggu. Lepas tu MOOC tu mungkin 5 minggu yang modular tu. Micro credential tu mungkin dia pergi by topik je. Satu topik. Yang lagi lebih kecil lagi. Satu topik dia buat micro credential. Micro credential ni saya rasa banyak yang cakap Prokarim lah. Okay, Prokarim. Dan dia banyak buat di USM. Saya rasa USign pun dia ada dia can come out. Micro credential ni dia biasanya dia nak generate money. Dia bukannya buat untuk student, tetapi dia buat untuk apa ni, kepakaran dia buat untuk community yang lain. Salah satu. Sebab dia kecil-kecil. Contohnya macam mana nak ambil halal haq for example. Dia bagi satu kursus,
mungkin nak complete kursus tu mungkin 5 jam pengajaran contoh. Okay. So dia kena buat lah, ambil assessment, sampai dia buat 5 jam, dia bagi assessment, dia dapat sijil. Dia dapat sijil, dia bayar lah 100 ringgit, dia dapat sijil. Sijil tu lah boleh digunakan untuk nak dapat apa ni, nak minta SME ke apa benda kan. This is the point. Saya nampak macam Prof Karim buat di apa ni, dia joint venture dengan KFC, dia buat micro credential, how to KFC punya operational tu. Dia bagi kursus lah berapa ribu KFC punya apa ni, punya peserta kan yang dia masuk ke micro credential. Universiti akan bagi dia punya part dan sebagainya lah. This is, saya nampak di UM pun kita boleh buat something like this. Okay. Saya tengok yang saya nampak halal-halal lah, halal hub dan sebagainya, sebab kita pakar dalam bentuk dalam bidang tu. Okey, yang ni yang last kali ni, yang awal-awal saya kata tadi, kita kekurangan apa ni, masalah, kita ada masalah dengan student overseas nak datang ke sini. Online degree adalah solution yang kita nak solvekan. Okay. So saya nampak this is the hala 7 MOOC. Guideline ni saya tak nampak macam nak bagi lah. 12 lah. So tapi apa saya nak katakan dekat sini, kalau student, saya bagi contoh, student STP dia tak masuk universiti lagi, dia ambil kursus TITAS masa dalam di Universiti Melayu for example, ataupun UKM, dia ambil kursus TITAS tersebut, dia complete, dia dapat markah tinggi, bila dia masuk dekat universiti, dia tak perlu ambil dah kursus TITAS tersebut. Dia boleh exempted, tetapi ada syarat lah dekat universiti. Dia akan bagi syarat dan sebagainya, dia kena melalui senat dan sebagainya, adalah dia punya syaratnya. Okay. So this is the konsep dia. Ini adalah apa ni, M2A punya proses. Ini adalah slide M2A, apply for credit transfer MOOC, dia buat dia yes or no. Kalau tak kena ni dia reject. Kalau okey dia pergi verify course tersebut. Kalau okey kat sini, tak okey sini dia reject. Lepas tu dia verify lagi learning outcome. Kalau tak okey sini dia reject lagi. Sampai dia decision credit transfer okey, dia pergi dekat universiti. Kat sini dia reject based on the apa ni, ACP internal, yang ni based on the university lah, polisi dia tak kena dan sebagainya lah. So apa yang saya nak terangkan dekat sini, M2A dah mengeluarkan guideline untuk credit transfer MOOC. That means dia iktiraf MOOC dan kita buat boleh credit transfer. Contohnya student diploma boleh datang kat sini. Kita juga boleh buat satu program credit transfer yang kita boleh, actually this one boleh generate the money. Okay. Okay, sebelum saya pergi model penjanaan kewangan ni, ada apa-apa soalan? Ini last saya nak tunjuk sikit je. Hello Doktor. Hello Doktor. Ya. Madi here. Okay. Dari SBM. Okay, tadi Doktor sebut pasal MOOC 100% kan? Okay. Alright. Saya kurang faham. Ajar dalam kelas jika 100%, Okay. ataupun dia replicate kita. Ataupun MOOC ini akan menjadi satu platform tambahan untuk buat revision tambahan apa yang kita ajar dalam kelas. Pasal dia akan buat jenis pelajar. Satu pelajar yang mendaftar subjek, contohnya lah asas keusahawanan di universiti, dan dia akan mengikuti MOOC. Dan satu lagi golongan pelajar yang luar daripada UUM akan mengikuti. Okay. So dia akan ada dua cohort. So pelajar yang mengikuti kursus di UUM akan mengikuti MOOC juga. Mungkin kalau dia 100% mengikuti dalam MOOC dan juga dalam kelas, so maka dalam MOOC tu pun akan ada 100% completion. Kalau dia replace, contohnya bab 1 MOOC, bab 2 MOOC, bab 3 face to face, bab 4 MOOC, so completion rate akan rendah. Tetapi pelajar di luar pula 100% pasal dia tak menghadiri kelas UUM. So I kurang faham benda ni, Doktor. Replace ke revision ke macam mana? Okay. Jawapan yang macam ni. First kali kita kena tengok apakah skin of work kita. Okay. Skin of work. So dalam skin of work, for example dalam kursus tersebut kita ada buat blended. That means yang ini ada MOOC, yang ni tak, yang ni MOOC, ini tak dan sebagainya. This is kita boleh menggunakan MOOC tu to support auto replace, not to support, to replace. That means minggu ni kita MOOC, tapi MOOC kita sekarang ni MOOC 100% kan? Ya. Okay. Tapi dalam syllabus kita kata yang ni traditional blended learning ataupun online learning. Ini kita guna MOOC,
kita boleh support dengan kita boleh replace for that particular week. Contohnya kita kata 50-50. 50 tu kita boleh gunakan MOOC untuk replace. Replace ni maksudnya minggu tu 50% tu kita tak pergi kelas tapi mengajar cara MOOC. Walaupun bahan kita 100%, tu satu. Kalau SOW boleh kata macam tu. Tapi tengok yang sini ni. Nampak yang saya tunjuk sini ni, online degree ni. Ini adalah salah satu lagi method yang kita, kalau kita nak tawarkan online degree, okay, bila come out the online degree, that means 100% MOOC. Okay, dia tak ada face to face dah. Kalau 100 online degree ni, for example the master, the master kita ada 12 kredit kan, 12 topik, 12 course, lebih kurang 40 jam kredit kan, 43 kredit hours kan. Semua online, semua subjek MOOC. That means dalam ni kita kena letakkan semua subjek, all the MOOC dapat degree, online degree. Nothing with the face to face punya kredit. Nah, kita yang penting kita tengok SOW ataupun how we declare our MQA dalam Copa tersebut. Okey, saya nak rujuk sekali lagi dengan ODL lah, yang PACE punya kan, ODL. ODL tu dia akan banyak kepada MOOC in the online degree. Sebab dalam ODL dia khususnya dia mesti 60% ke atas, ataupun dia nak declare this is the course MOOC, dia mesti 80% MOOC punya satu course tu more than 80%. Dia kalau 79% dia declare dalam dia buat dalam bentuk course tersebut dalam bentuk face to face, 79 pun kita nak assign this is something like the courses dalam ODL Tetapi total of the program tu dia kena ni. Okey, nak jawab soalan Mati Vanan tadi, is depend to the how we deliver in OBE dah. Kalau OBE dia kata macam tu, you kata 50-50 for example, you boleh menggunakan 100% MOOC, tetapi bahagian yang you replace. Bahagian yang lain tu dia jadi support. Support ni dia didudukan tapi you mengajar cara face to face. Okey, menjawab soalan saya. Okay. Thank you, dan satu lagi. Okay, let's say kita jadikan 100% MOOC. Maksudnya tak ada face to face lah. Yes. Channel tu akan jadi manager of MOOC ataupun masih lagi mengajar? Pasal dia 100% MOOC, student tidak perlu menghadiri kelas macam sekarang lah. Sekarang kan kita COVID, kita semua online kan. Lebih kurang macam tu. So macam mana Dr. benda tu? Okay, so saya rasa walaupun kita buat 100% MOOC, kita memang kita boleh mengajar macam saya mengajar sekarang lah. Bukannya tak mengajar terus. Ataupun kita bagi video. Itu satu. Dalam masa yang sama juga, dalam MOOC, kita mesti kena buat collaboration. That's mean bukannya kita tak mengajar. Kita ada tool, kita nak buat macam perbincangan, perbahasan, kita guna Padlet kan semua perbincangan. Maksudnya kalau kita ada MOOC, bukannya kita lepas pada student you buat seorang-seorang. Kita kena dia MOOC ni ada 3 ataupun blender ni ada 3. Satu, kita kena ada bahan pengajaran. Nombor 2, aktiviti tersebut mesti berlaku. Nombor 3, pentaksiran secara online mesti berlaku. Kalau 3-3 ni ada, this is the MOOC. Kalau satu hilang, pentaksiran tak ada, you buat 2 ni saja ataupun lepas pada student, this is not the MOOC. So kalau macam tu, so dalam setiap bab tu, kalau 100% MOOC, kita perlu ada kita ada material untuk pengajaran. Lepas tu kita perlu ada activity ABL lah, activity based learning nya tu. Lepas tu kita mengukur atau menilai. Yes, correct. Yes, correct. Okay, thank you Dr. Thank you. Okay, ada lagi yang lain? Saya rasa pukul 12 lebih. 12.30, 12, okay. Ni, saya rasa mungkin kita buat session yang lain. Saya rasa kita dah lambat dah ni. Okay, saya cuma nak bagi yang ni untuk, saya tak tahu lah, yang ni group Dr. Hijat kot. Siapa yang nak, dekan-dekan lah, siapa nak generate money dalam menggunakan MOOC. Saya bagi contoh, saya nak share satu screen. Okay, saya tunjuk ni dulu, lagi saya share screen ni. Okay, nampak tak? Yang ni kita assume that kita 100% online. Kita nak buat online degree kan. Untuk master, nampak tak? Kita ada 41 jam kredit, betul tak? Untuk master, online degree, maksudnya 100% online degree. Yang ni OYA kena tengok lah ni. 100% online degree. Okay? OYA ataupun ACSB lah. Okay? Ataupun COB, Korgis, Awang Saleh. Kita assume that satu credit hours, dia ada RM200. Satu kredit. Kalau OYA saya rasa RM800 rasanya. Satu credit hours.
Okay. Tetapi kalau kita nak buat 41 credit hours or lebih kurang 12 subjek ni, nampak tak? Fees dia 8,200. Kalau kita ambil ini kira minimum lah, 41 kali 2 8,200. Yang ni adalah fees untuk student bayar fees saja. Okay. Yang ni 100% online degree. Maksudnya nak dapat online degree. Yang ni saya ambil calculation yang very minimum. Okay. 100% online degree, kita kena student tetap bayar 8,200 dapat online degree. Nampak tak? Setara dengan degree. Saya nampak sekarang ni 16,000 kat sini, tetapi dengan menggunakan book dia bayar 8,200 kalau kita letak kredit ni 1,200. Tetapi kalau universiti nak untung banyak, dia letak 300, 400. Dan saya rasa student dia nak bayar sebab yang ni this is the fees. Student kalau buat MOOC, dia tak payah datang. Visa tak payah, sewa rumah tak payah, dia duduk kat Nigeria pun kan. Kos-kos tu dia boleh reduce. So yang ni kita boleh tingkatkan sini. Okay, dia nak dapat sertifikat price dia untuk dapat online degree master in entrepreneur for example 8,200. Dan kita assume program kita ni untuk satu cohort, satu semester kita ada 50 student, cukup 50 student ya. Okay, 50 student, that mean the course yang kita buat ni adalah lebih kurang kita dapat satu semester 410,000 ringgit, hampir setengah juta untuk kita handle satu course online dalam cohort tersebut. Nampak tak? Kita boleh generate 410. Tetapi ini adalah untung kasar 410. Lepas tu macam mana kita nak bagi penglibatan kepada lecturer pula? Lecturer memang banyak kerja nak buat MOOC dan sebagainya. How to give something like the motivation to the lecturer dan sebagainya. Ini adalah contoh. Contohnya kalau kita ada problem dengan platform, for example, kita nak bagi platform, kita nak sewa platform. Daripada 410,000 ni, kita sewa lah 15% keuntungan 41,000 ni, 61,000 bayar kat platform, for example. Untuk kursus tersebut 61,000, kita masih ada lagi 85%. 348,000 ni UUM, belong to UM. Okey, kita ada 410,000 yang kita nak bahagikan. 410,000 ni, okey, contohnya SME. SME ni siapa yang buat course ni? Tadi dia dapat journal Scopus. Kalau universiti nak bagi duit, bagilah kat sini. Dia bagi persen. Tak mau bagi duit, dia dapat journal Scopus. Example. Okey. Tapi kalau misalnya nak menggalakkan SME ni subject matter expert, siapa yang nak buat syllabus dan sebagainya, dia bagi konten dan sebagainya. Kalau dia nak bagi duit, kita bagilah rate kat sini 5%. You buat yang ni, you dapat, kalau you offer dapat ni, you dapat 5% of the SME. Facilitator ni adalah orang yang nak mengajar. Yang ni orang yang buat khusus. Yang ni ada 5 orang. You bagilah kat sini 5 orang dia mengajar. Kalau dia misal di luar waktu kelas dan sebagainya, dia beban tugas dia dah lebih, you buat facilitator ni, bagi duit. Kalau misalnya dia mengajar dalam beban tugas dia tak melebihi, tak payahlah bagi duit kat sini. Okay. Satu lagi assessor. Assessor ni orang nak buat marking. Saya rasa assessor ni dia mesti bagi duit. Okay? Walaupun dia mengajar. Saya tak tahu lah, this is my opinion. Yang rate ni kita boleh discuss later. Jadi 52,000 ni bagi siapa yang nak marking dan buat assessment, bagi grade dan sebagainya. 52,000 bagi dekat assessor ni. So kita dapat bagi ni dan kita ada universiti UM masih lagi ada net profit 296,000. 296,000 ni boleh bagi lagi mungkin e-learning center ataupun 103,000. Universiti dapat 88,000. Fakulti, siapa dekan tersebut yang ada contohnya macam SBM ataupun SASB dekan dia, how they want to generate duit? 50 orang satu program satu semester, dia dapat dah 100,000. Kalau dia buat 2 program 200,000. Kalau kita nak minta sekarang ni nak generate duit, saya rasa dari segi apa yang kita buat sekarang ni susah. Kita nak buat conference, dah lah conference tu 50,000, untung 8,000 saja kan. So this is the process yang universiti kena tengok lah. So this is my idea. Saya rasa yang ni kita akan bincang lagi lebih dalam bentuk urusan lah, especially kita mantapkan kita punya online learning, kita mantapkan kita punya syllabus dan sebagainya lah. Okay, yang tu saja saya nak share. Any question about the penjanaan kewangan? Ada? Dr. Syafani, saya. ni. Ya. Platform owner ni kita tak boleh jadi platform owner sendiri ya? Okay, saya pagi tadi, bila saya lepas subuh tadi, kan, saya ada terfikir, kan, saya nampak Kodak is one of the koperasi, kan, so why not Kodak take the challenge to have the platform? After that we can do seriously. After that we can, something like we can own the platform.
So this is, tapi yang ni kena bincang dengan universiti. Saya rasa not necessary. This is the university punya sekarang ni platform owner kita bagi dekat open learning sekarang ni. Universiti kena bayar dekat apa ni open learning sebanyak berapa ribu untuk nak dapat platform owner. Saya nampak universiti ataupun through anak syarikat, through anything from university, we can come up with our platform owner. Dan one of the ni is the codec. Okay, Dr. Syahidi, any comment? Yang ni kena discuss detail lah. Ya, ya. Itu yang saya terfikir tu. Tu yang tanya tadi. Dan untuk makluman, platform owner ni saya banyak terlibat dengan tingkat KPT. Kami dah tahu dah macam mana kita nak prosesnya dan kita dah simulate dah. So saya rasa kita boleh, especially saya boleh contribute lah. Kita boleh buat virtual classroom. Kita buat more than open learning buat lah. That's mean bahan pengajaran kita akan integrate dengan OBE system. OBE system ni kita dah ada OBE system, ada SOW dan sebagainya. Bila masuk ke platform owner tu, pensyarah dia tak perlu nak create the new orang kata syllabus. Dia integrate, pensyarah cuma mengajar menggunakan the same platform. Okay, ada soalan lain tak? Ada? So kalau tak ada, saya pass kepada Dr. Izwan. Saya rasa biasanya taklimat kita more in 2 jam, tetapi saya harap saya nak reflect balik kepada student pensyarah baru yang sah jawatan sebelah orang tu. This is something like the MOOC apa yang berkaitan dengan MOOC, but today we discuss a lot about MOOC. So we start from the concept. After that we discuss about the development, implementation. After that, how to generate money. That means I hope that you can get something like the idea, this is the MOOC. Okay. Untuk pensyarah yang mengesahkan jawatan, kita panggil LIT ni. So lepas ni dia ada lagi 2 sesi. 2 sesi ni kita akan tengok how to develop the MOOC in practical. That means dekat UATSC kita ada video, kita ada green screen, kita ada yang kata tadi kita nak ada recording yang guna suara, kita ada kamera, kita ada macam-macam. So that's why saya rasa yang tu kita boleh simulate dan come out dengan MOOC. Saya rasa untuk pensyarah-pensyarah yang lain juga dijemput lah, tengok dekat situ. Dan kita ada all the facilities, cuma kita sekarang ni kita nak gerakkan ni lah. Tetapi constraint kita cuma ada 2 orang pegawai teknologi maklumat lah yang betul-betul handle MOOC. Tapi that's why setakat sekarang saya nampak kita boleh handle lagi lah. Okay. So untuk pensyarah yang nak sah jawatan tu, kita ada 2 lagi sesi. Satu, how to develop MOOC based on your case study. Nombor 2, how to implement MOOC. So bila you buat dua tu tersebut, you gunakan kursus tersebut, you deliver kursus, you publish kursus yang berdasarkan beberapa CLO tu, biasa untuk kursus tu kita boleh settle untuk sah jawatan untuk that topik. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Saya akan serah kembali kepada Dr. Izwan. Okay, terima kasih Dr. Syahbani untuk bengkel introduction to MOOC.